Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Bundi binti Suhaimi, nombor pelajar 2022905507. Saya akan membentangkan pendahuluan serta latar belakang sekularisme, cabaran ideologi semasa terhadap akidah dan pemikiran Islam. Pada era globalisasi ini, ideologi Barat semakin tersebar ke seluruh negara. Fahaman ini mencetuskan kebimbangan kepada masyarakat Islam kerana ideologi ini membawa fahaman yang bertentangan serta menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar. Ideologi Barat khususnya sekularisme berpotensi untuk mengancam kesucian dan ketulinan agama Islam itu sendiri. Melalui serangan akidah dan serangan pemikiran, mereka dapat merealisasikan matlamat ideologi ini iaitu memisahkan nilai-nilai agama daripada kehidupan seharian. Matlamat ini sememangnya bertentangan dengan fahaman Islam yang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan seharian. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang fahaman sekularisme ini, kami akan mengulaskannya pada perbentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratun Nasuha binti Mazlan dengan nombor pelajar 2022-787559. Sebelum kumpulan saya membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan sekularisme, saya akan membentangkan tentang apa itu sekularisme dan ciri-ciri sekularisme. Dari sudut etimologi, sekularisme berasal daripada satu perkataan Latin iaitu seculum atau seculum yang membawa maksud hal-hal yang berhubung dengan zaman sekarang. Manakala, dari sudut terminologi pula, ia merupakan sebuah konsep yang memisahkan antara negara dan agama, dunia dan akhirat, jasad dan roh, dan sains dan agama. Menurut Kamus Oxford, sekularisme bermaksud the belief that religion should not be involved in the organization of society, education and etc. Istilah ini dicipta untuk menggalakkan urusan sosial diasingkan daripada urusan keagamaan yang sudah terang lagi bersuluh bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini kerana Islam mengajar umatnya untuk membuat sesuatu keputusan dengan menitik beratkan unsur-unsur agama supaya keputusan yang dibuat tidak berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Benar, akal merupakan sumber atau anugerah terpenting yang dianugerahkan kepada umat manusia daripada Allah Subhanahu Taala. Namun begitu, ia tidak patut digunakan tanpa panduan agama. Allah Subhanahu Taala menurunkan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu pada surah Al-Alaq yang membawa maksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian makhluk. Selain itu, Allah Subhanahu Taala berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini membuktikan bahawa walaupun seseorang itu sangat bijak, akal masih lagi mempunyai batas dan penentu kepada kebenaran adalah apabila ia menepati Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ciri-ciri sekularisme. Ia terbahagi kepada tiga kategori iaitu disenchantment of nature yang membawa maksud pembebasan alam tabi'i daripada tafsiran keagamaan. Desacralization of politics yang membawa maksud penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama dan deconsecration of values iaitu penafian kesucian dan kekekalan nilai-nilai hidup. Ketiga-tiga komponen ini mendorong kepada pengertian yang sama iaitu penolakan secara halus terhadap kewujudan Tuhan. Sekularisme adalah sebuah ideologi yang menentang agama Islam terutamanya pada negara-negara yang cuba untuk melaksanakan undang-undang yang berdasarkan syariat Islam. Isu ini tidak boleh diambil ringan kerana ia mampu menggoyahkan iman seseorang dan ia juga mampu menggugat keamanan sesebuah negara. Isu ini juga telah menjadi asbab kejatuhan pentadbiran Islam di beberapa buah negara-negara Islam. Sebagai contoh, kejatuhan khalifah di Turki apabila mula dijajah oleh kuasa barat yang melaksanakan sistem sekularisme. Oleh itu, konsep sekularisme tidak wajar sama sekali diterima umum, terutama sekali umat Islam. Hal ini kerana
Sekularisme mendorong ke arah meninggalkan syariah dan penolakan secara terang-terangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. The Dark Ages merupakan zaman kejatuhan Eropah di mana banyak berlakunya peperangan, kebuluran serta wabak yang melanda Eropah iaitu The Black Death. Setelah Empayar Rom berakhir, tanpa pemerintahan diganti oleh pihak gereja yang merupakan institusi agama yang disegani oleh masyarakat Kristian. Gereja mendominasi segala aspek kehidupan terutamanya politik yang menyebabkan kehidupan masyarakat Eropah pada ketika itu ditindas serta dikongkong oleh pihak gereja dan paderi. Hal ini membawa kepada kemunculan beberapa tokoh yang menentang pihak gereja yang membawa kepada zaman Renaissance di mana berlakunya penghidupan semula idea pemikiran tokoh-tokoh falsafah Greek seperti Socrates, Plato dan Aristotle yang mementingkan humanism, logik dan juga demokrasi. Michelangelo dan juga Leonardo da Vinci merupakan antara tokoh-tokoh Renaissance yang cuba untuk mengembangkan idea pemikiran berbanding hanya bergantung kepada unsur teologikal dan ketuhanan semata-mata. Selain itu, berlakunya pertembungan intelektual yang membawa kepada kemasukan ilmu-ilmu Islam ke dalam Eropah dan juga penjelajahan masyarakat Eropah ke negara Islam. Enlightenment iaitu zaman pencerahan merupakan zaman yang membawa kepada pelbagai pembaruan serta pengembangan dari aspek pendidikan, kesedaran, kebudayaan dan sebagainya. Pada zaman ini juga lahirnya golongan intelektual baru yang berusaha untuk membebaskan pemikiran manusia daripada mitos, fantasi dan kepercayaan tradisi, termasuk agama yang membawa kepada fahaman sekularisme. Di Malaysia, fahaman sekularisme dibawa masuk melalui perjanjian British. Ini dapat dilihat daripada perjanjian-perjanjian yang dibuat antara British dan Tanah Melayu seperti di Pulau Pinang, Singapura dan juga Pulau Bangkok, Perak. British mentadbir Tanah Melayu dalam segala aspek kecuali agama dan adat resam yang diletakkan di bawah pengawasan Sultan tanpa sebarang campur tangan daripada pihak British. Secara garis halusnya, perjanjian-perjanjian ini dibuat atas dasar kerangka sekularisme untuk diterapkan di Tanah Melayu. Dalam aspek pentadbiran pula, pakar pemerintah dipilih daripada kalangan mereka yang mendapat pendidikan Inggeris. Hal ini supaya pentadbiran yang dijalankan adalah mengikut acuan British. Walau bagaimanapun, usaha British untuk menanamkan falsafah moden sekular dalam Malaysia tidak dapat menjadikan Malaysia setulia negara-negara sekular yang lainnya. Hal ini kerana kebanyakan negara di Asia merupakan negara yang agamanya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Pendidikan merupakan saluran dan alat terpenting dalam mencorak haluan hidup manusia. Sekularisme pendidikan dapat dilihat daripada penggunaan tulisan Rumi berbanding tulisan Jawi yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu. Ini merupakan salah satu usaha untuk mengurangkan pengaruh Islam dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu. Sebagai contoh, Stafford Raffles merupakan pegawai British yang mengemukakan gagasan Pusat Pengajian Asia Tenggara yang bertujuan untuk melahirkan golongan cerdik pandai serta terpelajar yang patuh kepada sistem pentadbiran dan pendidikan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Syahira, bernombor matriks 2022987575 akan meneruskan pembentangan berkenaan tajuk ini. Saya akan mengulas dengan lebih lanjut berkenaan bentuk penyewengan dalam fahaman sekularisme. Seperti yang kita sudah sedia maklum, fahaman sekularisme ini merupakan fahaman yang memisahkan antara agama dan urusan dunia. Maka, terdapat beberapa penyewengan terhadap akidah dan pemikiran Islam yang berlaku hasil daripada penyebaran fahaman sekularisme ini. Antara penyewengan tersebut adalah mempersoalkan kebenaran Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka yang mengamalkan ajaran ini sering berperasaan sangsi dan was-was terhadap setiap intipati Al-Quran serta Al-Hadis. Walhal, sebagai umat Islam, kita wajib meletakkan Al-Quran sebagai petunjuk. Ini menunjukkan penyewengan yang berlaku dalam fahaman sekularisme itu. Seterusnya, fahaman sekularisme ini amat menitik beratkan konsep hak asasi manusia dan hak kebebasan, di mana melalui fahaman ini, golongan wanita diberikan kebebasan daripada peraturan agama. Misalnya, fahaman ini tidak menyokong mengenai hukum menutup aurat itu haram dan perlu dipatuhi oleh golongan wanita. Mereka mengatakan bahawa wanita perlulah diberikan kebebasan dan mengikut kehendak sendiri tanpa dikongkong oleh sebarang peraturan agama. Bukan itu sahaja, fahaman sekularisme ini juga telah merendahkan martabat Islam dengan alasan yang Islam merupakan agama yang mundur dan kolot. Segala hukum
di dalam agama Islam ini perlulah dikaji semula dan diubah agar bertepatan dengan keadaan semasa. Namun begitu, Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Hukum di dalam agama Islam tidak boleh diubah sewenang-wenangnya. Bentuk penyelewengan yang seterusnya adalah menerapkan cara hidup barat dalam institusi keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai contohnya, budaya pergaulan bebas antara berlainan jantina, budaya taksub dengan industri hiburan dan budaya hubungan sesama jenis. Fahaman sekularisme ini telah berusaha untuk mempengaruhi pemikiran umat Islam agar terikut dengan budaya-budaya barat yang sudah jelas bertentangan dengan hukum agama Islam yang sebenar. Masyarakat barat menganggap perkara ini sebagai hak kebebasan individu yang perlu diperolehi oleh semua masyarakat. Tambahan pula, fahaman ini juga menyokong pentadbiran negara yang tidak berasaskan hukum agama Islam. Misalnya, aktiviti judi dibenarkan untuk meningkatkan ekonomi negara walaupun hukumnya haram di sisi Islam. Selain itu, bentuk-bentuk penyelewengan yang lain adalah seperti menganggap Islam adalah budaya semata-mata dan hanya mengikuti hukum agama yang bersesuaian dengan diri mereka, mempersoalkan hukum fikah dan menganggap Allah sebagai pencipta alam sahaja dan bukan pemerintah seluruh alam. Perundangan dan pemerintahan dianggap seperti hak mutlak manusia serta perlu diberikan kebebasan tanpa ada kaitan dengan hukum agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Nur Rahimah Syahira binti Muhammad Syawari. Nombor matrik saya adalah 2022-780-179. Saya akan menerangkan tentang penerapan fahaman sekularisme di negara-negara Islam. Penerapan fahaman sekularisme telah berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut adalah pengaruh daripada kemajuan barat dari segi material. Masyarakat Islam telah mengagumi kemajuan barat dari segi material yang telah mengakibatkan mereka menjadikan barat sebagai contoh untuk mempelajari ilmu, sains dan teknologi moden. Oleh itu, mereka menjadikan fahaman sekularisme ini sebagai asas dalam tindakan yang mereka lakukan. Seterusnya, serangan pemikiran ke atas negara-negara Islam. Pelbagai slogan seperti pemodenan, kemajuan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, pembaratan dan sebagainya telah dicipta untuk mengelirukan negara-negara Islam. Tujuan utama slogan-slogan ini adalah untuk menghasut umat Islam meninggalkan agama mereka demi memajukan diri dan tamadun. Tuntasnya, pelbagai perkara yang bercanggah telah mempengaruhi pemikiran umat Islam. Akhir sekali, kemunduran negara-negara Islam. Kelemahan pemimpin Islam sendiri pada ketika itu telah menyebabkan kemunduran negara-negara Islam. Akibat dari sifat tamak pemimpin ini, mereka tidak lagi mementingkan hak-hak dan suara rakyat. Ajaran agama Islam telah diabaikan. Perbalahan di antara ketua-ketua pemerintah semakin meningkat sehingga rakyat tiada arah tujuan. Oleh hal yang demikian, negara perlu bersedia menghadapi kemunduran. Namun begitu, umat Islam pada ketika itu tidak pernah menzalimi pemimpin mereka. Islam juga tidak membenarkan agama Islam untuk dipisahkan dari negara kerana pada pandangan Islam, negara merupakan sebahagian daripada agama. Dalam Islam juga, ianya amat mustahil untuk mendirikan sebuah negara tanpa agama yang boleh memberikan panduan yang benar. Natijahnya, Islam merupakan agama yang terdiri daripada syariat dan akidah. Akidah dan syariat tidak dapat dipisahkan seperti Islam tidak membenarkan Tuhan-Tuhan lain ditaati dalam bidang syariah sama seperti ditaatinya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bidang akidah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 19 membawa maksud sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ancaman sekularisme terhadap pemikiran Islam. Ancaman yang pertama adalah sekularisme telah mengancam dan melemahkan keimanan umat Islam. Tersebarnya sekularisme ini melalui pendidikan telah mengakibatkan agama Islam tidak lagi dititik beratkan dalam pengajian sehingga timbulnya isu tentang pelecehan terhadap tenaga pengajar dan pelajar dalam bidang keagamaan ini. Selain itu, pergaulan antara lelaki dan perempuan yang didakwa akan mematangkan fikiran telah membawa kepada impak yang negatif sehingga berlakunya masalah sosial di kalangan masyarakat, terutamanya golongan belia pada masa kini. Ringkasnya, kekurangan pendedahan terhadap agama telah menyebabkan umat Islam leka dan lalai di bawah arus kemodenan sehingga keimanan dalam diri mereka semakin luntur dan tidak tergugat walaupun telah melakukan maksiat dan mempersendakan agama Islam.
Ancaman yang kedua ialah umat Islam meragui agama Islam yang mereka anuti. Golongan sekular ini telah menimbulkan rasa sangsi dalam diri umat Islam. Seperti yang boleh kita lihat, pihak barat atau golongan sekular ini akan mendesak dan memberi tentangan yang hebat terhadap negara-negara Islam yang melakukan undang-undang secara menyeluruh. Hal ini kerana golongan sekular ingin memesongkan umat Islam dari beramal dengan agamanya mengikut landasan yang betul. Islam dan sekularisme tidak akan dapat disatukan mahupun disebatikan kerana kedua-duanya adalah berbeza. Intihalnya, umat Islam tidak boleh merasa sangsi dan perlu menjaga kesucian agama serta mengamalkan agama mengikut jalan yang benar. Lebih penting lagi, ancaman yang dilakukan terhadap golongan belia melalui media sosial. Media sosial yang terdiri daripada pelbagai aplikasi seperti Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain merupakan sebuah medium atau pentas yang besar untuk golongan sekular ini menyebarkan fahaman sekularisme terhadap golongan belia. Hal ini kerana daripada jutaan pengguna media sosial terdiri daripada golongan belia dan remaja yang mudah terpengaruh dengan fahaman baharu yang menyerupai agama Islam. Golongan ini sangat aktif di media sosial dengan perkongsian yang tidak berilmiah dan sia-sia serta merosakkan minda belia dan remaja. Perkara ini telah menjadi agenda utama puak-puak sekular untuk meruntuhkan akhlak dan nilai-nilai murni dalam masyarakat, terutamanya golongan belia yang bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari agama mereka. Pendek kata, pendidikan dan pendedahan tentang hal-hal keagamaan serta keteguhan iman adalah perkara asas dalam ketamadunan sesebuah masyarakat. Umat Islam terutamanya golongan belia pada zaman moden ini tidak boleh mengambil sikap sambil lewa terhadap isu-isu berkaitan dengan perkembangan ideologi-ideologi semasa supaya akidah sebagai umat Islam tidak terpesong. Assalamualaikum, nama saya Nurizati binti Abdul Razak. Nombor matrik saya adalah 2022900913 dan saya akan membentangkan berkenaan kesan sekularisme terhadap orang Islam. Sekularisme merupakan ideologi yang membawa pelbagai kesan negatif kepada umat Islam. Fahaman ini membawa kepada penghapusan kedaulatan agama Islam. Ia merupakan objektif utama bagi fahaman ini untuk memisahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Mereka akan menafikan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan untuk memastikan sebuah negara tidak terikat dengan sebarang peranan maupun unsur Islam. Berbagai kaedah yang digunakan seperti memanipulasi fikiran masyarakat dan menyebarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun tidak selari dengan prinsip Islam. Seterusnya, kemajuan akademik sering dilihat sebagai sesuatu yang positif. Namun begitu, dengan penyebaran fahaman sekularisme ini, akademik juga tidak akan lari dari fahaman ini. Pendidikan dijadikan sebagai platform untuk menyebarkan fahaman ini kepada umat Islam yang muda. Sebagai contoh, pelbagai jenis sekatan dilakukan sama ada secara material dan moral. Menghantar pelajar-pelajar Islam ke negara-negara bukan Islam di mana budaya Islam tidak dipraktikkan supaya ia dapat mengubah minda dan perspektif mereka mengenai perkara-perkara yang dilarang dalam Islam sebagai sesuatu yang tidak salah atau tidak dilarang. Tambahan lagi, melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik adalah kesan daripada fahaman sekularisme. Masyarakat muda beragama Islam akan menganggap pendidikan agama merupakan sesuatu yang tidak perlu dititik berat, malah segelintir menganggap subjek-subjek berkaitan Islam lebih baik dimansuhkan. Selanjutnya, sekularisme turut memberi kesan yang mendalam terhadap akhlak umat Islam. Pengasingan nilai agama dalam kehidupan menjadikan seseorang lebih mudah terpengaruh dengan sikap maupun budaya dari barat. Sebagai contoh, budaya menormalisasikan hubungan sejenis seperti lesbian dan gay, penagihan dadah dan arak. Budaya ini sudah jelas dilarang dalam Islam, namun dengan sokongan dan pengaruh yang semakin lama dianggap normal dan diterima masyarakat, ianya semakin tersebar. Nilai agama akan semakin terpadam menyebabkan masyarakat semakin menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, perkembangan teknologi sudah diketahui umum bahawa ia banyak membantu memudahkan aktiviti kehidupan harian dan sumber informasi yang terbaik. Namun begitu, fahaman ini juga turut mudah disebarkan melalui teknologi. Dengan kemudahan dalam mengakses informasi di internet, terdapat banyak unsur-unsur sekularisme di dalamnya, di mana ia akan mengubah cara pemikiran masyarakat secara menyeluruh. Perbalahan secara online juga turut wujud berkali-kali disebabkan nilai ini menjadikan masyarakat lebih terpesong dan jauh dari keharmonian dalam kehidupan.
Membanteras ideologi sekularisme merupakan tanggungjawab semua kerana fahaman ini hanya membawa kesan negatif dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Antara cabaran utama yang dihadapi adalah berkenaan dengan perjuangan yang dibawa oleh fahaman ini. Sekularisme sering mengutamakan isu-isu berkaitan hak asasi manusia seperti isu seksualiti masyarakat dan hak kesamarataan wanita. Golongan sekular hanya mentafsir sesuatu mengikut logik dan akal ini telah berjaya mempengaruhi masyarakat. Kebangkitan isu-isu tidak sepatutnya bergantung dengan akal manusia. Dengan pencegahan yang dijalankan oleh umat Islam menjadikan Islam sebagai agama yang menindas dan tidak adil. Imej ini telah menjadikan sokongan diterima semakin tinggi kerana masyarakat percaya akan kemajuan dan perubahan dalam pemikiran dan budaya berbanding memegang prinsip yang benar. Sokongan yang diterima datang dalam pelbagai bentuk melalui platform internet dengan di mana hashtag digunakan oleh ramai pihak sebagai tanda sokongan individu tersebut. Selain itu, perarakan juga diadakan di pelbagai negara seperti Amerika dan Malaysia. Cabaran kedua adalah penerbitan bahan bacaan yang mengandungi unsur-unsur sekular. Ini bertujuan untuk menormalisasikan fahaman ini dalam kehidupan masyarakat, terutama orang Islam. Dengan kewujudan unsur-unsur ini, minda masyarakat akan menganggap perkara ini bukan sesuatu yang serius dan ini membawa kepada kurang sokongan dalam usaha mencegah dan menghapuskan fahaman dalam kehidupan kita untuk membentuk generasi baru yang bebas daripada fahaman berbahaya ini. Generasi yang berakhlak mulia penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, fahaman ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan secara individu dan bukan secara menyeluruh. Oleh itu, banyak sokongan diterima dalam pelbagai aspek, terutama politik, menjadikan akidah mereka semakin terpesong dan gerakan menghapuskan sekularisme sukar untuk dijalankan. Sebagai contoh, matlamat membangunkan negara berubah kepada untuk mendapatkan pengaruh, kuasa dan duit semata-mata. Nilai Islam yang tidak diperhatikan menjadikan ianya semakin mudah untuk pihak-pihak ini membawa lebih banyak kuasa kepada diri sendiri sahaja tanpa memikirkan halal dan haram. Berikut adalah langkah-langkah dalam membanteras sekularisme bagi membentuk akidah dan pemikiran yang bebas daripada unsur-unsur fahaman barat ini. Pertama sekali, ianya merupakan tanggungjawab bagi setiap umat Islam untuk sentiasa menjalankan kajian yang dalam mengenai Islam. Kita haruslah menuntut ilmu dan mempelajari ilmu Islam bagi melahirkan insan yang berpendidikan dan mampu membezakan yang baik dan buruk. Dengan ilmu, masyarakat menjadi lebih rasional dan mempunyai pandangan sendiri yang lebih kukuh berbanding mengikut sahaja apa yang dilakukan atau dipraktikkan oleh masyarakat lain. Seterusnya, menggunakan teknologi untuk menjalankan pelbagai aktiviti dan program berkaitan Islam secara optimum. Pelbagai seminar ilmu dapat dijalankan di mana perbincangan isu berkaitan tradisi atau kemodenan serta anjuran bacaan teks penting dalam bidang keagamaan diadakan. Masyarakat turut harus aktif dalam penglibatan anjuran program yang berilmiah seperti program yang mengupas ayat-ayat dalam Al-Quran. Kewujudan teknologi ini juga dapat membantu masyarakat dalam mencegah fahaman ini. Teknologi merupakan sumber baru yang boleh dipercayai kerana golongan ini adalah golongan yang memahami dakwah dan ilmu pengajian Islam, celik dengan teknologi serta kemahiran komunikasi yang efektif di mana semua ini dapat menyumbang masyarakat dalam mendidik masyarakat yang berilmu tinggi dalam ilmu Islam. Bukan itu sahaja, dengan kewujudan teknologi, ia mudah dan fleksibel untuk masyarakat terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan. Akhir sekali, penerbitan bahan bacaan haruslah ditapis untuk memastikan sebarang unsur-unsur sekularisme dilarang dalam penulisan. Bahan bacaan memainkan peranan penting dalam membentuk akidah dan pemikiran. Kebanyakan ilmu yang dibaca akan mempengaruhi pandangan seseorang. Oleh itu, setiap individu yang bertanggungjawab haruslah bersikap selektif dalam memilih bahan bacaan agar tidak terjebak dan terpengaruh dengan ideologi ini. Sebagai kesimpulannya, fahaman sekularisme ini merupakan ajaran yang terpesong dari fahaman agama Islam yang sebenar. Ia merupakan agenda barat untuk menghancurkan dan meruntuhkan akidah umat Islam. Fahaman ini telah disebarkan secara halus melalui beberapa platform seperti social media, bahan bacaan dan media massa agar dapat disampaikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahawa golongan sekularis ini aktif dalam menyebarkan ajarannya. Mereka juga menggunakan hujah-hujah berkonsepkan logikal dan kononnya melindungi hak asasi manusia. Antara kesan kritikal yang akan berlaku hasil daripada penyebaran fahaman ini adalah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda.
Oleh itu, umat Islam perlulah bijak dalam membendung ajaran ini dari terus berleluasa. Pelbagai inisiatif perlu diambil oleh semua pihak seperti kerajaan dan agensi berkuasa seperti JAKIM untuk memerangi isu ini. Selain itu, kita sebagai umat Islam perlulah melengkapkan diri dengan ilmu agama yang tinggi agar dapat membezakan Islam yang sebenar dengan Islam yang palsu. Marilah kita sama-sama cakna dalam membendung masalah ini demi menjaga kemuliaan Islam. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.